Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sudah menonton Sekilas Fakta 13 April 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Tokoh wartawan A. Kadir Jassin mendakwa Muhyiddin Yassin telah mengambil peluang penuh daripada penyebaran wabak COVID-19 dan keadaan ekonomi semasa untuk memperkukuhkan kedudukan sebagai Perdana Menteri. Menulis dalam blognya, beliau berkata Muhyiddin menggunakan pandemik ini sebagai alasan untuk menangguhkan sidang Dewan Rakyat dari 9 Mac kepada 18 Mei. Jelasnya ini akan berikannya masa untuk mengumpulkan sokongan jika terdapat undi tidak percaya terhadapnya. Kadir juga berkata tindakan Muhyiddin tidak melantik timbalan Perdana Menteri juga menguntungkan. Katanya Muhyiddin melantik 4 menteri kanan yang secara teori terhutang budi dengannya dan oleh itu tidak akan bergabung untuk mencabarnya. Bekas Menteri Rafidah Aziz menyatakan kekecewaannya dengan tindakan Kerajaan Perikatan Nasional PN untuk melantik ahli-ahli parlimen mengetuai syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dalam kiriman di Facebooknya hari ini dengan pengumuman terbaru di tengah-tengah pandemik COVID-19 itu, Rafidah berkata negara sedang bergerak ke belakang. Jelas sekali gear undur telah dimasukkan dan di sini negara sedang bergerak ke belakang. Katanya lagi semasa pandemik global COVID-19 yang sangat serius, wakil kerajaan bercakap mengenai jawatan yang selesa untuk semua orang di dalam kumpulan mereka. Semalam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan berkata, ahli parlimen yang tidak memegang jawatan dalam kerajaan ketika ini akan diberi tanggungjawab untuk GLC. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak menemplak para pemimpin PH yang bercakap mengenai pentadbiran PN yang membuat siri pelantikan politik untuk mengetuai GLC. Pada hantaran di Facebooknya, Najib mendakwa sebelum PRU 14 pada 2018, PH mengikrarkan janji bertulis untuk mengakhiri semua lantikan politik dan ini tidak seperti kerajaan PN. Namun PH yang mengkir janji dengan membuat lantikan politik secara berbaris-baris. Najib berkongsi beberapa laporan berita yang memetik kenyataan para pemimpin PH termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang selepas mengambil alih kuasa pada 2018 berkata PH akan meneruskan dasar pelantikan politik individu yang berkelayakan. Begitu juga Najib menegaskan bagaimana Menteri Besar Kedah Mukhris Mahathir juga mempertahankan tindakan itu dilaporkan berkata, lantikan politik perlu dilihat secara positif. Dalam perkembangan lain, operasi perniagaan kedai gunting rambut dan kedai cermin mata sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah tidak dibenarkan. Selain itu, kerajaan juga tidak membenarkan pasar Ramadan diadakan di seluruh negara sepanjang PKP. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat keputusan iaitu operasi kedai gunting rambut, salon kecantikan dan kedai cermin mata di seluruh negara tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan. Begitu juga dengan bazar Ramadan. Keputusan Perdana Menteri bahawa semua bentuk bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi di seluruh negara sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan. Beralih ke perkembangan terkini wabak COVID-19 di Malaysia, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan sebanyak 134 kes baru dicatatkan hari ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan sebanyak 4,817 kes. Jumlah kes pulih pula adalah sebanyak 168 menjadikan jumlah keseluruhan pulih ialah sebanyak 2,276 orang. Namun, wabak COVID-19 meragut seorang lagi nyawa menjadikan jumlah keseluruhan yang terkorban akibat wabak berkenaan ialah 77. Kes kematian ke-77 iaitu kes 2,797 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung,
darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau merupakan peserta Perhimpunan di Sri Petaling dan beliau telah dirawat di Hospital Melaka pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 13 April 2020 jam 9.15 pagi. Tindakan seorang pengguna Twitter Amirullah bermain piano secara suka-suka mendapat perhatian netizen selepas videonya viral di media sosial. Video yang berdurasi 32 saat itu memaparkan seorang pemuda yang juga bekerja sebagai penghantar makanan sedang bermain piano di salah sebuah lokasi penghantarannya. Menurut Amirullah, selepas menghantar makanan kepada pelanggan, dia yang sedang menuju ke motosikalnya tiba-tiba ternampak sebuah piano yang berada di situ. Namun, tanpa disedari, tindakannya itu telah dirakam oleh individu yang berada di situ dan memuat naik di media sosial sehingga menjadi viral dan mendapat pujian netizen. Baiklah, sekian sahaja dari saya Syazwana Amir untuk sekilas fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan luangkan masa anda dengan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.